في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها. Pendahuluan pembukaan Kota Mekah. Kota Mekah ialah merupakan kota terpenting dalam sejarah Islam. Di dalam kota ini, Islam lahir dan berkembang hingga ke seluruh dunia. Mekah ialah kota paling suci bagi umat Islam. Dan seperti mana yang kita tahu, dalam setahun sekurang-kurangnya sekali dalam seumur hidup seseorang, Muslim akan mengerjakan ibadah haji pada bulan Zulhijjah setiap tahun di tempat tersebut, iaitu Kota Mekah. Mekah dengan nama penuhnya ialah Mekah Al-Mukarramah, merupakan tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu daripada Allah. Orang bukan Islam ataupun kita katakan orang kafir dilarang sama sekali memasuki Mekah. Ini bagi nak memelihara kesucian Kota Mekah itu sendiri. Selain daripada itu, sekatan jalan raya juga diadakan pada setiap pintu masuk di Kota Mekah supaya tiada pencerobohan yang berlaku di tanah suci itu sendiri. Dua wilayah umat Islam di seluruh dunia menjadi saksi kepada pelbagai peristiwa penting dalam sejarah Islam, iaitu Kaabah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Madinah. Tempat ini dikenali sebagai haram, iaitu tanah haram ataupun harman. Al-Quran juga diturunkan di sana. Seterusnya, tempat yang menjadi tujuan utama orang beribadah haji ini berada di pusat Kota Mekah ialah Masjidil Haram. Ini menjadi kiblat umat Islam dunia saat beribadah dan menjadi tempat suci bagi umat Islam kerana keberadaan Kaabah di dalamnya. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Latar belakang pembukaan Kota Mekah. Pihak musyrikin Quraisy di Mekah telah mengkhianati perjanjian Hudaybiyah yang telah dipersetujui oleh mereka kerana iri hati. Mereka telah membantu sekutu mereka dengan memberi bantuan senjata dan ketenteraan kepada Bani Bakar untuk berperang dengan Bani Khuza'ah yang mengikat janji setia dengan pihak Muslim. Sedikit tentang perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah berlaku pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah dan dinamakan Perjanjian Hudaybiyah sempena nama tempat perjanjian ini ditandatangani. Dikatakan telah mengkhianati perjanjian Hudaybiyah adalah kerana isi perjanjian Hudaybiyah ialah kabilah Arab bebas memberi kesetiaan kepada musyrikin Mekah, tetapi mereka telah melanggarnya. Ramai orang Khuza'ah telah mati terkorban, seramai 20 orang, dan mereka telah mendapat perlindungan di kawasan Tanah Haram, iaitu suatu tempat yang diharamkan pertumpahan darah. Bani Khuza'ah telah menghantar utusan ke Madinah untuk memohon dan meminta Rasulullah membela mereka. Kemudian Rasulullah telah menghantar sepucuk surat kepada musyrikin Mekah untuk menuntut 3 tuntutan. Antara 3 tuntutan ialah membayar wang sebagai tebusan darah diat ganti rugi kepada waris Bani Khuza'ah yang telah dibunuh, atau perjanjian setia antara mereka dengan Bani Bakar ditamatkan, atau perjanjian Hudaybiyah dianggap tidak sah lagi. Peristiwa pembukaan Kota Mekah. Pembukaan Kota Mekah berlaku pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah, dinamakan Fathul Makkah yang bermaksud pembukaan Mekah. Rasulullah menyusun strategi secara sulit bertujuan untuk mengelakkan pertumpahan darah. Antara strategi Rasulullah SAW ialah mengemukakan tuntutan terhadap musyrikin Quraisy, iaitu membayar diat pampasan atas ganti rugi kepada waris Bani Khuza'ah, mengutuk perbuatan Bani Bakar yang membunuh orang Bani Khuza'ah, berperang dengan tentera Islam. Orang musyrikin Quraisy telah memilih untuk berperang dengan tentera Islam, tetapi ada beberapa pemimpin Quraisy yang tidak bersetuju, termasuklah Abu Sufyan bin Harb dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Strategi kedua ialah mendirikan kemah. Setelah menerima keputusan musyrikin Mekah untuk berperang, Rasulullah telah mengarahkan 10,000 tentera Islam bersiap sedia dan berangkat ke Mekah. Rasulullah mengarahkan tentera Islam berhenti di Murus Az-Zahran dan mendirikan kemah untuk bermalam di situ. Seterusnya ialah menyalakan api. Pada waktu malam, Rasulullah SAW telah memerintahkan tentera Islam menyalakan unggun api yang besar di kemah masing-masing. Ini merupakan strategi perang saraf yang dilancarkan untuk menimbulkan rasa geruna takut untuk pihak musuh yang berada di Mekah.
Ketika itu, Abu Sufyan telah keluar untuk meninjau tentera Islam setelah melihat kehebatan mereka dari jauh. Dalam perjalanan, Abu Sufyan telah menemui Al-Abbas yang baru memeluk agama Islam. Al-Abbas kemudian membawa Abu Sufyan menemui Rasulullah dan dengan rela hati Abu Sufyan memeluk agama Islam. Strategi terakhir ialah tawaran keselamatan. Pada pagi Jumaat iaitu 10 Ramadan tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah SAW telah memasuki kota Mekah dengan penuh rasa tawaduk. Rasulullah menundukkan kepala kerana rasa bersyukur di atas kemenangan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai penghormatan kepada Abu Sufyan, yang ini pemimpin Quraisy yang baru memeluk Islam, Rasulullah mengisytiharkan sesiapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, memasuki Masjidil Haram dan memasuki rumahnya sendiri, maka dia akan selamat. Pengisytiharan ini menggemparkan kaum Quraisy dan menyebabkan mereka hilang semangat untuk menentang Rasulullah SAW. Rasulullah telah mengarahkan tentera Islam untuk memasuki kota Mekah melalui 4 penjuru yang telah ditetapkan oleh baginda Rasulullah. Rasulullah telah melarang tentera Islam menyerang musyrikin Mekah kecuali jika mereka diserang. Tentera Islam tidak menghadapi tentangan kecuali tentera Khalid bin Al-Walid yang diserang oleh tentera di bawah pemimpin Akramah bin Abu Jahal. Tindakan Rasulullah SAW selepas pembukaan kota Mekah. Sebaik saja Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin berjaya menakluki kota Mekah, perkara pertama yang dilakukan oleh beliau sebaik saja sampai ke kota Mekah ialah beliau dan juga para sahabat menghancurkan semua berhala yang berada di sekeliling kota Kaabah, di mana jumlah berhala yang berada di sekeliling Kaabah pada masa itu dianggarkan sebanyak lebih kurang 360 buah berhala. Kenapa boleh banyak berhala dekat Kaabah masa tu? Sebab sebelum datangnya Islam di Makkah, Kaabah ni dah menjadi pusat kegiatan keagamaan orang Arab di Mekah pada masa tu. Agama mereka pada tu adalah agama nenek moyang mereka lah, menyembah berhala. Jadi Kaabah ni menjadi tempat suci mereka, sehingga ramai pengunjung daripada penganut agama mereka ni datang dekat Kaabah setiap masa untuk melakukan ritual keagamaan diorang. Sebab tu benda ni dah mencemarkan kesucian Kaabah itu sendiri yang telah dibina oleh Nabi Ibrahim AS dan juga Nabi Ismail AS. Sebab tu Nabi melakukan penyucian. Lepas tu, selepas menghancurkan semua berhala yang berada di sekeliling Kaabah, Nabi memerintahkan sahabat Bilal bin Rabah untuk melakukan azan di atas Kaabah. Kemudian Nabi melakukan tawaf dan menyium Hajarul Aswad. Okey, tidak hanya menghancurkan berhala yang berada di Kaabah, Nabi juga telah memerintahkan sekumpulan daripada kaum muslimin untuk pergi ke sekitar kota Mekah untuk menghancurkan berhala yang berada di sekitar Mekah. Dan antara 3 berhala yang dihancurkan yang berada di sekitar kota Mekah ialah pertama, berhala Uzza yang berada di Nakhla, kemudian berhala Suwa' yang berada di Rihad, dan yang ketiga adalah berhala Manah yang berada di Mushallal. Selepas melakukan penyucian di Kaabah dan juga di sekitar kota Mekah, Nabi Muhammad SAW memberikan ucapan pertamanya kepada penduduk Mekah. Nabi berbaiat kepada penduduk Mekah di atas Bukit Sofa dengan mengajak mereka untuk memeluk agama Islam dan menyembah Tuhan yang Esa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi juga menyeru kepada mereka supaya meninggalkan perkara-perkara jahiliah yang mereka lakukan sebelum ni, iaitu seperti berzina, berjudi, minum khamar, membunuh anak perempuan hidup-hidup. Nabi suruh mereka tinggalkan semua perkara itu dan memeluk agama Islam, berkelakuan yang baik. Kemudian telah beri baiat, Nabi juga menguruskan pentadbiran dengan memberikan kunci Kaabah kepada Uthman bin Talhah. Mana Uthman bin Talhah ni memang sebelum ni memang dia dah pegang kunci tu. Jadi Nabi mengamanahkan lagi kunci Kaabah tu untuk dipegang oleh Uthman bin Talhah. Kemudian Nabi juga telah memerintahkan Abu Al-Khuzai untuk membaiki beberapa bahagian beberapa bahagian Masjidil Haram yang rosak pada masa tu. Akhir sekali, Nabi Muhammad SAW juga telah memberikan kemaafan secara terbuka kepada semua penduduk Mekah. Sebab tak kisahlah mereka sebelum ni melakukan kejahatan kepada Rasulullah, nak bunuh Rasulullah, Nabi telah memberi kemaafan secara besar-besaran kepada mereka semua. Sehingga dari situlah orang Islam semakin bertambah.
Faktor utama yang menjayakan pembukaan kota Mekah adalah disebabkan perjanjian Hudaibiyah yang telah memberi kekuatan kepada agama Islam dan umatnya. Selain itu, sebelum tentera Islam menguasai kota Mekah, ramai pembesar musyrikin Mekah telah memeluk Islam seperti Al-Abbas, bapa saudara baginda, ketua orang Quraisy Abu Sufyan, Khalid Al-Walid dan Abnu bin Al-Ans. Setelah mereka ketahui kepalsuan perjuangan mereka sebelum ini, tentera musyrikin bertambah lemah apabila kebanyakan pembesar dan panglima tentera Quraisy terkorban dalam perang Badar seperti Abu Jahal dan Utbah bin Rabi'ah. Seterusnya, strategi serta taktik Rasulullah SAW dalam merancang masuk ke kota Mekah secara aman, bijak serta cekap itu berkesan dalam melumpuhkan dan melemahkan musyrikin Mekah dari segi mental dan fizikal. Rasulullah SAW membentuk 4 pasukan tentera yang terdiri daripada 1,000 tentera yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Sa'ad bin Ubadah dan Zubair Al-Awwam. Taktik mengepung kota Mekah menerusi 4 arah berlainan iaitu utara, selatan, timur dan barat daya menjayakan lagi usaha pembukaan kota Mekah. Baginda juga telah memberi jaminan keselamatan kepada mereka yang dikepung dengan menggunakan kata-kata berunsur pengampunan kepada tawanan. Di samping itu, penduduk kota Mekah tertarik dengan ajaran Islam setelah melihat kekuatan dan kesatuan umat Islam. Perpaduan dan ukhuwah umat Islam yang kukuh menjadikan mereka dapat menjalankan strategi dengan baik. Selain itu, dengan ketakwaan dan keyakinan tentera Islam serta semangat jihad mereka yang tinggi bagi membebaskan kota Mekah dari kekuasaan musyrikin, telah berjaya membuka semula kota Mekah. Kesan pembukaan kota Mekah. Okey, pertama, antara kesan pembukaan kota Mekah adalah Tanah Haram Mekah menjadi kawasan larangan bagi orang yang bukan beragama Islam ataupun orang kafir. Jadi, sampai sekarang, orang yang tidak beragama Islam, mereka diharamkan untuk menjejakkan kaki di Masjidil Haram. Dan perkara ini telah disebutkan oleh Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 9, yang maksudnya, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Kerana itu, janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini, yakni tahun 9 Hijrah. Tahun 9 Hijrah ni tahun mana berlakunya pembukaan kota Mekah. Seterusnya, kesan daripada pembukaan kota Mekah juga, akhirnya ajaran Islam dapat disebarkan ke seluruh tanah Arab. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW memberikan ucapan pertama dan berbaiat dalam pembukaan kota Mekah, ramai daripada kalangan mereka bersetuju untuk berbaiat kepada Rasulullah SAW. Mereka juga berjanji untuk taat setia kepada Allah dan juga Rasul. Okey, seterusnya yang ketiga adalah dikarenakan orang musyrikin Arab ni tidak dibenarkan masuk ke tanah haram, kesannya orang Islam dapat beribadah dengan tenang, tidak seperti sebelum ini di mana mereka, orang Islam harus beribadah secara sembunyi-sembunyi. Mereka kena belajar pasal agama Islam secara sembunyi-sembunyi, sebab kalau pembesar Arab dapat tahu mereka ni menganut agama selain agama nenek moyang mereka, mereka akan diseksa, mereka akan dibunuh sebab mereka dianggap mengkhianati agama nenek moyang mereka. Seterusnya, poin terakhir untuk kesan pembukaan kota Mekah adalah di bawah pimpinan Rasulullah SAW, akhirnya penduduk kota Mekah hidup dengan aman dan juga bekerjasama, tidak seperti sebelum ini. Di mana orang-orang Arab sebelum ni, diorang ni sangat suka berperang antara puak-puak mereka. Diorang ni tak ada istilah aman. Terdapat beberapa hikmah dan pengajaran merumus iktibar daripada peristiwa pembukaan kota Makkah. Sebelum Makkah dikuasai oleh Islam, ia berfungsi sebagai pusat penyembahan berhala. Selepas Rasulullah SAW berjaya membuka kota Makkah, baginda meneruskan usaha untuk membersihkan dan memuliakan Kaabah daripada segala perbuatan kekufuran dan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan di sini terdapat beberapa hikmah daripada peristiwa tersebut. Yang pertamanya, tanah haram Makkah menjadi kawasan larangan kepada orang bukan Islam. Yang keduanya, dapat membersihkan Kaabah daripada amalan penyembahan berhala. Yang ketiga, ajaran Islam dapat disebarkan ke seluruh tanah Arab. Yang terakhirnya, ramai musyrikin Makkah memeluk agama Islam.